Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Anda bersama saya Muhammad Syarizam Awang menerusi BES 510, 5 petang 2 Januari 2015. Kru helikopter bersedia untuk menyertai operasi mencari baki mayat yang berada di luar pantai Borneo untuk pesawat Air Asia QZ8501 yang terhempas. 9 mayat telah dijumpai setakat ini. Mayat dibawa dalam keranda bernombor ke Surabaya, di mana saudara mara telah berkumpul bagi tujuan pengenalan. Carian menjangkau kawasan seluas 13,500 km persegi melibatkan 19 buah kapal, 4 helikopter dan 5 pesawat. Menurut pegawai terlibat, pencarian Kota Hitam akan mengambil masa selama seminggu. Ribuan penduduk Haiti keluar menyambut Hari Kemerdekaan sambil menyeru Presiden Michel Martelly untuk meletak jawatan. Sebahagian besar bantahan dilakukan secara aman, namun ada laporan menyatakan ada pertempuran kecil meletus menyebabkan ada yang cedera. Haiti yang terletak di hemisfera barat merupakan sebuah negara miskin baru saja pulih daripada gempa bumi pada 2010. Dalam beberapa minggu kebelakangan ini, penunjuk perasaan di beberapa bandar menuduh kerajaan mengamalkan rasuah secara berleluasa. Tindakan tegas bakal diambil Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL terhadap kontraktor dan pemaju projek yang lalai sehingga mengakibatkan banjir kilat berlaku sekitar wilayah Persekutuan. Tanpa mendedahkan nama-nama pihak terlibat, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Adnan Tengku Mansur menyatakan kebanyakan mereka biasa terlibat dengan projek-projek mega di luar negara. Justru timbul persoalan kegagalan mereka untuk tidak mematuhi etika dan integriti sepanjang menguruskan projek berkaitan pembangunan di ibu negara, sedangkan mereka berjaya melaksanakan projek-projek mega seperti di London, Melbourne, Dubai dan Singapura. Kira-kira 1,000 penduduk Kampung Syukur dan Pasir Raja Hulu Dungun menarik nafas lega apabila jalan alternatif dijangka boleh digunakan petang ini. Kerja-kerja membina laluan alternatif dikendalikan oleh pasukan ke-9 Regimen Jurutera di Raja Kem Terendak Melaka. Tinjauan mendapati pembinaan laluan itu mencapai tahap kemajuan 80%. Laluan menggunakan batu kerikil itu dibina bersebelahan jalan runtuh sepanjang 100 meter. Jabatan Penyiaran Perlis turut melancarkan misi bantuan Perlis FM prihatin. Pagi tadi, bantuan berupa barangan keperluan harian dihantar ke Kelantan menggunakan 4 pacuan 4 roda dan 2 lori. Semua barangan yang dihantar merupakan sumbangan awam hasil kutipan amal Majlis Forum Perdana Ehwal Islam selain diberi sendiri jabatan. Semua bantuan yang dihantar bakal diserahkan kepada Wakil Artim Kelantan untuk diselaraskan pemberian. Golongan belia di Pulau Pinang diseru menyertai skuad belia prihatin bagi membantu penduduk terjejas banjir di Kelantan. Presiden Majlis Belia Negeri Pulau Pinang MBNPP Lim Swee Book berkata, di peringkat pasca banjir ini, khidmat sukarelawan amat diperlukan bagi meringankan beban penduduk terutama membersihkan premis mereka. Fokus diberi kepada Kelantan kerana kemusnahan teruk berlaku di sana. Setakat ini pihaknya menyediakan 2 buah bas membawa 80 orang sukarelawan termasuk 40 ahli pengakap negeri. BES 510 akan kembali lagi 2 jam dari sekarang. Nasional 5 menyusul selepas ini bersama Hisham Saleh. Salam satu Malaysia. Assalamualaikum, ini Nasional 5 edisi 2 Januari 2015 bersama saya Hisham Saleh. Fokus utama berita jam ini. Baik, laporan mengenai kemusnahan rumah penduduk dan kerosakan aset kerajaan dibentangkan ke Kabinet Rabu ini. Dan seterusnya, Bukit Aman, Taskim dan SKMM buru penyebar kabar angin bencana banjir berlaku di Pantai Timur. Dan peniaga dakwa tanpa perbincangan keputusan yang dibuat jejas pendapatan. Juga langsung seketika nanti bersama Damia Cassandra di Sarawak. Tidak ketinggalan laporan lintas langsung dari Sabah bersama Asli Ismail. Semuanya selepas ini.
Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amaun yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amaun-amaun yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5, RM10, RM15, RM20, RM30, RM40 atau RM50. Sumbangan anda amat bermakna. Kami mulakan dengan berita ini terlebih dahulu. Bukit Aman dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM terus memburu penyebar kabar angin mengenai bencana banjir yang melanda negara sejak 24 Disember lalu. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar. Pihaknya bekerjasama dengan SKMM mengesan individu terbabit untuk dihadapkan ke muka pengadilan. Tindakan individu terbabit yang menyebar kabar angin sebagai tidak bertanggungjawab. Malah perlakuan itu telah menimbulkan kerisauan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas banjir. Jangan dengar kabar-kabar angin ni, orang yang sengaja disebarkan ni. Kalau apa-apa nak pengesahan, nak dapat maklumat yang tepat, tanya petugas dan pihak berkuasa. Ya? Kita akan memberi maklumat yang betul. Jangan dengar apa yang disebarkan dalam Facebook, Twitter dan sebagainya. Terdahulu, Tan Sri Khalid melawat pusat pemindahan banjir di Sekolah Kebangsaan Pramujaya di Pekan Pahang. Turut serta Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Sharifuddin Abdul Ghani dan Ketua Polis Daerah Pekan, Superintendent Yahya Osman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim bakal membentangkan laporan mengenai hasil tinjauannya ke kawasan yang terjejas banjir di Kelantan dalam mesyuarat Kabinet Rabu ini. Laporan meliputi aspek kemusnahan rumah penduduk dan kerosakan aset kerajaan. Ketika dihubungi RTM, Datuk Seri Dr. Shahidan sedang mengadakan tinjauan ke tempat yang ketika ini masih ada lebih 700 penduduk berada di pusat-pusat pemindahan. Menurut Datuk Seri Shahidan, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengikuti perkembangan banjir di Kelantan hampir setiap hari dengan mendapatkan laporan terus daripada pihak dan agensi yang berkaitan. Tapi dalam Kabinet sudah pastilah pada hari Rabu ni mesyuarat Kabinet. Tapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sedia maklum perkara ini dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri yang monitor. Dan surat laporan ini walaupun kita belum laporan sebenarnya tu kerana kita perlu buat laporan penuh tapi laporan harian ini berhubung dengan kerosakan yang berlaku dan juga bekalan makanan serta lain-lain yang berkaitan kita buat terus. Ketika ditumpat, Datuk Seri Shahidan meluluskan sejumlah peruntukan segera bagi mengatasi masalah hakisan laut pantai Kuala Besar. Peruntukan segera itu membolehkan penduduk meletakkan beg-beg pasir di kawasan pantai bagi mengelak kesan hakisan bertambah buruk. Tindakan serta-merta tadi dengan memberi sedikit peruntukan untuk membolehkan orang kampung mengisi pasir dalam guni-guni untuk pertahankan pantai di pantai di Kuala Besar itu supaya tidak terhakis terus. Sekarang ni terhakisannya agak besar sampai 30 kaki. Di sini disebut dua butir api elektrik. Datuk Seri Shahidan juga kesal masih ada kontraktor haram yang terus meneroka haram kawasan hutan yang terletak jauh di pedalaman walaupun mengetahui tindakan mereka itu mendatangkan kesan amat buruk. Tinjauan beliau tadi mendapati kontraktor terbabit terus menanam kelapa sawit di kawasan hutan yang telah digondolkan. Yang besar ialah kawasan di sebelah hutan sana, di sebelah hulu, di Gua Musang, di Loji, telah ditarah licin. Jadi air akan turun dengan laju dengan bawa selut sekali. Yang tu yang menjadi masalah. Malah dalam keadaan kita banjir ni pun kita tengok ada jentera yang bergerak di dalam hutan sana masih memotong balak untuk tanam pokok-pokok kelapa sawit dan getah. Jadi saya rasa tidak cerdik sikit. Tapi saya tahu itu bukan keputusan kerajaan negeri, mesti merupakan satu pencurian kerana dibuat betul-betul di tengah-tengah hutan dan sebagainya. Jadi itu sumber kepada masalah ni ialah kerana hutan tidak ada ataupun hutan terlampau jarang dengan menyebabkan air bergerak dengan laju.
Laluan Great Jeli yang masih ditutup kepada awam dijangka boleh dilalui kenderaan berat bermula Isnin ini. Perkembangan itu dinyatakan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Fadilah Yusof. InsyaAllah 5 bulan akan siap dan lepas ini kita boleh buka untuk laluan Pantai Timur dan Pantai Barat, iaitu Great Kejeli boleh dibuka untuk kenderaan berat. Setakat ini kita benarkan misi bantuan untuk kenderaan ringan dilalui dengan persetujuan ataupun kelulusan khas daripada menteri lah untuk menyampaikan bantuan khususnya di Gua Musang dan juga kawasan-kawasan Jeli. Setakat ini, semua jalan persekutuan boleh dilalui sekurang-kurangnya satu lorong dan untuk jambatan yang runtuh dan tidak boleh dilalui pula, pihak kementerian telah bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan bagi melakukan pembinaan sementara bagi membolehkan penduduk terjejas banjir mempunyai jaringan perhubungan. Datuk Seri Fadilah terdahulu menghadiri taklimat banjir serta pemantauan di depoh pengumpulan bantuan bersama Datuk Seri Hishamuddin di Pangkalan Udara Subang, Selangor. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Datuk Seri Hassan Malik, memberi jaminan bekalan barangan terutamanya bahan mentah di Kelantan kembali normal selepas banjir pulih. Dalam masa sama turut menyatakan bekalan harian yang mencukupi bakal dinikmati penduduk terjejas di negeri itu dalam tempoh terdekat. Bekalan sebenarnya mencukupi. Bukan saja macam tadi, talian daripada apa mencukupi. Cuma kadang-kala ada tempat-tempat yang kita putus hubungan. Jalan raya tak boleh dilalui. Jadi ini tidak membolehkan kita boleh hantar barangan ke tempat berikut. So ini sesuatu yang tak boleh ceritakan. Namun demikian kita juga berusaha. Kita bawa pula angkut barang-barang ni melalui helikopter dan sebagainya. Bermaknanya kita memikirkan segala segi nak bantu rakyat. Beliau menjelaskan kenaikan harga barangan baru-baru ini disifatkan hanya sementara berikutan kesulitan memperoleh bekalan oleh peniaga. Datuk Seri Hassan turut meluangkan masa bertemu dengan peniaga pasar besar wakaf baharu dan memuji mereka yang tidak mengambil kesempatan meletakkan harga tinggi dan perlu dijadikan contoh kepada peniaga-peniaga lain. Merujuk kepada portal banjir Majlis Keselamatan Negara MKN, keadaan banjir semakin pulih di negeri terlibat dan kini memasuki fasa pasca banjir. Penduduk terjejas yang masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara juga semakin berkurangan dengan 82,637 orang. Bagaimanapun Sabah dan Sarawak pula mula menerima hujan yang agak lebat pagi tadi. Jabatan Meteorologi telah mengeluarkan amaran peringkat jingga di sesetengah kawasan di Sabah dan Kuching, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang di Sarawak. Di Kelantan, jumlah keseluruhan penduduk yang masih berada di pusat pemindahan seramai 27,282 orang. Jajahan Tanah Merah masih mencatat jumlah tertinggi penduduk dipindahkan iaitu 14,184 orang. Di Terengganu, keadaan semakin baik dengan jumlah penduduk terjejas kini hanya 2,917 orang dan pusat pemindahan di Kemaman juga telah ditutup sepenuhnya. Lain pula di Pahang, Temeloh kekal menjadi daerah paling ramai penduduk dipindahkan, meningkat sedikit berbanding pagi tadi iaitu 20,956 orang. Secara keseluruhan, penduduk terjejas di 8 daerah di Pahang berjumlah 44,787 orang, paling tinggi di seluruh negara ketika ini. Di Perak pula, 7,513 penduduk kini masih berada di 5 daerah di seluruh Perak dengan Perak Tengah menjadi kawasan paling terjejas teruk. Keadaan tidak berubah di Johor dengan masih menempatkan 138 penduduk yang masih berada di pusat pemindahan di Segamat dan Batu Pahat. Bagi memudahkan pengagihan bekalan untuk negeri yang terlibat dengan banjir, pusat kecil pengumpulan bekalan diwujudkan dan mula beroperasi hari ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menjelaskan ia diwujudkan bagi menerima bantuan daripada pusat pengumpulan utama serta sumbangan daripada kawasan setempat dan diuruskan pelbagai markas, brigad dan unit tentera di negeri atau kawasan tertentu dalam tempoh 24 jam. Pusat kecil pengumpulan bekalan atau sub-center yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri mulai hari ini akan beroperasi. Yang pertamanya Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja, Kem Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Jitra, Kedah. Yang keduanya Dewan Serbaguna Markas 3 Division Kem Terendak di Melaka
dan keempatnya di Tambun, Dewan Penyuntinan Batalion Kedua Regimen Ranger Diraja Kem Syed Putra. Bermakna bahawa template kita daripada Subang ini dapat kita agihkan. Sekali lagi dinyatakan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kerja Raya telah bersetuju untuk melaksanakan kerjasama bersepadu bagi membaik pulih jalan yang terputus serta jambatan yang runtuh akibat bencana banjir. Setakat ini, kedua pihak telah mengenal pasti sebatang jalan dan 2 jambatan untuk di Kelantan, Terengganu dan Pahang. Dan sehingga semalam, ATM telah melaksanakan 278 penerbangan bagi menjayakan operasi Ops Murni di seluruh negara sejak 25 Disember lalu. Semangat solidariti rakyat Malaysia menjadikan penduduk terjejas banjir di negeri-negeri terlibat tidak sendirian. Jabatan Penyiaran Perlis turut melancarkan misi bantuan Perlis FM prihatin. Dan pagi tadi, bantuan berupa barangan keperluan harian dihantar ke Kelantan menggunakan 4 pacuan paroda dan 2 lori. Semua barangan yang dihantar merupakan sumbangan awam hasil kutipan amal Majlis Forum Perdana Ehwal Islam selain diberi sendiri oleh pihak jabatan. Kesemua bantuan yang dihantar bakal diserahkan kepada Wakil RTM Kelantan untuk diselaraskan pemberian. Yang mana amanat ini kami cukup terasa disebabkan apa yang kita salurkan secara spontan melalui Radio Malaysia Play FM ini dapat difahami oleh rakyat Perlis. Kesan daripada bencana yang turut dirasai oleh rakyat Perlis pada tahun 2010. Oleh itu mereka menyalur pelbagai sumbangan yang akan kita bawa bersama. Pertama sekali, selain daripada pakaian, kita bawa makanan, kita bawa bahan pencuci, keperluan harian dan juga minuman yang dimaklumkan mereka amat-amat memerlukan di sana. Misi bantuan yang disertai 8 kaki tangan Jabatan Penyiaran Perlis telah mendapat kerjasama Jabatan Pertahanan Awam JPAM Perlis, dan bagi orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan barangan keperluan masih berpeluang berbuat demikian dengan menghantarnya ke pemancar RTM Padang Pauh. Misi bantuan banjir Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia KKMM bersama Kelantan FM kepada golongan sasar di Kelantan terus dipergiat. Jika sebelum ini bahagian bantuan tertumpu di Jajahan Pasir Mas dan Kota Baru, kini diperluas ke Dabong, Kuala Krai antara kawasan yang teruk terjejas dalam banjir minggu lalu. 2,000 kotak berisi barangan keperluan asas seperti makanan, pakaian, lampin pakai buang serta air mineral diagihkan kepada penduduk Kampung Stong, Jelawang dan sekitar Dabong. Ketua Bahagian Rancangan KBR Kelantan FM Muhammad Nur Jaafar berkata, selain diterima daripada pihak kementerian, separuh daripada sumbangan tersebut merupakan hasil kutipan yang dibuat kaki tangan Kelantan FM sendiri. Manakala proses penghantaran bantuan terpaksa menempuh masa perjalanan hampir 3 jam mendapat kerjasama Kelab 4x4 RTM Kelantan. Walaupun kita sedar bahawa kita juga mengalami masalah yang sama, tetapi rakan-rakan kita di sini lebih memerlukan pertolongan. So ada barang-barang yang bukan lebihan, tetapi barang-barang yang kita kumpulkan hasil derma orang ramai, hasil derma kaki tangan RTM sendiri daripada skuad rakan-rakan kita, skuad 4x4 dan juga dari KKMM sendiri, hari ini kita agihkan. Bantuan diserahkan kepada Adun Dabong, Datuk Muhammad Ramzi Abdul Rahman sebelum diagihkan kepada penduduk. Suka dah lah. Ya, dah boleh salin dah baju-baju ni hak orang beri. Saya pun tak boleh salin duduk 4 hari pakai baju tulah, kain tulah. Tak, kalau boleh, siapa sama tak apa. Gitu. Muka kita bukan 2 orang duduk ni. Dah, kita duduk ramai. Penduduk sini berapa dah? Dalam 1,000 orang ada kali dah. Orang kampung sini orang kampung ke kerja kampung sekarang memerlukan batu dah kalau boleh. Ada rumah hanyut kampung ke. Di Johor pula, tanggungjawab membantu penduduk terjejas banjir di Pantai Timur dilaksanakan Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan. Program ini telah mendapat kerjasama penyokong The Red Warriors Wilayah Selatan, Persatuan Kebajikan India Muslim, Persatuan Anak-Anak Kelantan Johor dan Rakan Kop Johor Bahru.
60 sukarelawan tempatan dan Singapura terlibat dalam misi ini yang akan mengagihkan bantuan bernilai lebih kurang RM250,000. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Sulaiman Saleh, memaklumkan bantuan dikumpul kaki tangan IPD JBS, NGO-NGO dan orang awam sejak Ahad lalu. 4 buah motosikal yang mana daripada warga Singapura yang ada saudara dia di sini juga turut serta untuk menyertai misi ini. So dia orang juga akan menyertai misi bantuan kemanusiaan ini ke Pantai Timur. 4 lori, 8 pacuan 4 roda antara yang terlibat dalam misi penghantaran bantuan berlepas ke lokasi terlibat hari ini. Lagi misi bantuan kemanusiaan banjir Pantai Timur berlepas dari Langkawi ke Kelantan hari ini. Misi 10 kenderaan pacuan 4 roda termasuk 2 lori dikendalikan pegawai dan kaki tangan Lembaga Pembangunan Langkawi, LADA. Misi ini akan berada di Kelantan untuk bersama-sama membantu meringankan penderitaan penduduk yang terjejas banjir. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif LADA, Tan Sri Khalid Ramli, pihaknya berjaya mengumpul sumbangan wang tunai dan barangan orang ramai di sekitar Langkawi yang prihatin dengan bencana yang berlaku di Pantai Timur. Saya ingat lebih kurang 50,000 dari segi termasuklah juga bantuan yang disalurkan oleh syarikat-syarikat di Langkawi ini yang tahu yang kami akan pergi ke Pantai Timur ni dan mereka juga kirimkan kepada kita supaya disampaikan kepada mangsa-mangsa di sana. Tan Sri Khalid ditemui media selepas majlis pelepasan misi bantuan kemanusiaan banjir Pantai Timur di Langkawi. Misi ini dijangka berada 5 hari di negeri Cik Siti Wan Kembang. Baik, di Perak, wartawan kami Muhammad Zafri Abdul Jawad membuat tinjauan menggunakan bot jambatan bomba dan penyelamat di Sungai Perak. Namun sebelum itu, laporan terkini Pusat Pembinaan di SMK Sultan Muzaffar Shah. Kita bersama Wan Aisyahili Mior Zainuddin. Wan, teruskan. Terima kasih Hisham. Hujan lebat baru saja reda membasahi bumi Lambor Kanan dan apapun yang ingin menggambarkan di sini, aktiviti gotong royong untuk memasak juadah pada makan malam ini sedang pun dilakukan oleh pemuda-pemudi di kawasan ini. Ingin juga mengkongsikan beberapa statistik untuk 5 daerah pusat pemindahan yang aktif, iaitu di Hulu Perak seramai 758 orang, Perak Tengah 5,216 orang paling tertinggi dan Manjung 128 orang, bagi daerah Kuala Kangsar seramai 1,145 orang, juga Hilir Perak seramai 266 orang. Kami juga sebenarnya berkesempatan meninjau menggunakan bot jabatan bomba dan juga penyelamat Malaysia ke Sungai Perak untuk melihat dengan lebih dekat lagi beberapa buah kampung di daerah Perak Tengah yang dilanda banjir, dan rakan sutugas saya Zaf sempat merakamkan beberapa visual untuk tetapan kita bersama. Baik saudara, ketika ini saya berada di Kampung Pasir Garam dan ketinggian paras air sekarang ini anda boleh dapat saksikan bagaimana dia sangat tinggi, dan saya difahamkan pada hari pertama paras air meningkat di kampung ini pada hari pertamanya adalah sehingga paras itu saja, namun pada hari ini dah tinggi. Bayangkan saja ketinggian saya adalah 174 cm dan paras air sekarang dah melebihi aras pinggang saya sendiri. Baik saudara, ini adalah antara kampung yang kami datang lawati sendiri, melihat sendiri bagaimana paras air di kawasan negeri Perak ini sendiri. Dan paras air daripada Sungai Perak di sebelah kiri saya ini mengalir dengan deras pada hari kejadian. Pada hari kejadian paras air hanyalah setinggi paras kaki saya, paras lutut saya sendiri, dan bayangkan ketinggian saya adalah 174 cm dan ketinggian aras air ketika ini adalah melebihi pinggang saya. Dan jika dapat saksikan sendiri bagaimana rumah di belakang itu ditenggami air dan paras air itu sangat tinggi. Dan jika di negeri Kelantan, pihak-pihak orang-orang di negeri Kelantan seperti penduduk terjejas banjir sudah mula membersihkan rumah sendiri, namun di Perak ini sendiri masih lagi dilanda banjir, dan diharapkan pihak-pihak berwajib akan datang membantu bila pasca banjir nanti.
Itu dia antara visual yang dapat kami pertontonkan kepada anda dan kepada para pemandu, janganlah mengharungi air banjir kerana sesungguhnya arus yang deras pastinya akan dapat menghanyutkan kenderaan anda, dan juga kepada ibu bapa, awasilah gerak-gerik anak anda, jangan biarkan anak anda main di kawasan banjir ataupun sungai juga longkang yang berhampiran rumah anda kerana ia juga mampu menghanyutkan anak anda, dan segeralah berpindah ke tempat yang lebih selamat selagi sekiranya diarahkan berpindah oleh pihak berkuasa. Jangan lupa terus layari portal bencana Majlis Keselamatan Negara dan terus tonton berita TV1. Sekian laporan daripada saya, kembali kepada Hisham. Baik, terima kasih Wan atas laporan itu tadi. Dan seterusnya, Pusat Pengagihan Bekalan Makanan amat penting untuk memastikan penyelarasan bagi kerja-kerja pengagihan bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Perkembangan seterusnya terus bersama wartawan Skuad Alfa Faris Izzat Syahrudin. Faris. Teruskan Faris dengan laporan anda. Baik, terima kasih untuk makluman anda semua. Kini saya berada di pusat kokurikulum Kampung Limau Kasturi, di mana di sini sebenarnya menjadi salah satu tempat pusat pengagihan yang dibuka untuk mengagihkan semua keperluan ataupun bantuan yang telah pun disalurkan oleh pelbagai pihak kepada penduduk terjejas banjir. Dan untuk makluman anda juga, seramai 196 penduduk ataupun 196 buah rumah telah pun musnah dilanda banjir besar di sini, dan hanya 7 buah rumah sahaja yang masih lagi tegak berdiri. Dan untuk itu, pusat pengagihan ini dibuka untuk membekalkan dan mengagihkan kesemua bantuan yang diterima secara lebih sistematik. Seperti dapat anda saksikan sebentar tadi, itu adalah tempat yang dihaskan untuk membekalkan atau mengumpul pakaian untuk diagihkan kepada penduduk-penduduk terjejas banjir. Dan di belakang saya ini dapat kita saksikan pemeriksaan kesihatan sedang dilakukan oleh pegawai-pegawai kesihatan, dan di sebelah sana juga turut dibuka dapur singgah untuk pengagihan makanan yang dimasak sendiri di sini untuk makanan penduduk-penduduk terjejas banjir. Dan seperti di sebelah sini juga dapat kita saksikan penduduk-penduduk di sini sedang mengambil bekalan bantuan yang diterima daripada pelbagai pihak dikumpulkan di bahagian ini. Dan bersama-sama dengan saya ketika ini adalah orang yang bertanggungjawab untuk memastikan penyelarasan pusat pengagihan bantuan ini, iaitu Encik Muhammad Afandi Cik Man selaku AJK Keselamatan Banjir Kampung Limau Kasturi. Jadi Encik Afandi, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Jadi mungkin Encik Afandi boleh terangkan dengan lebih terperinci tentang pusat pengagihan ini. Pusat pengagihan bekalan untuk mangsa banjir di Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi ini adalah pusat yang kita cadangkan untuk mengagihkan barang-barang bekalan kepada semua penduduk-penduduk yang terlibat dengan banjir. Jadi kami telah pun bersiap sedia memastikan bekalan yang akan dihantar kepada mangsa-mangsa mencukupi dan selamat sampai kepada mereka semua. Okey, tadi difahamkan pusat ini sebenarnya baru 2 hari sahaja dibuka. Jadi bagaimana dengan sebelum ini? Sebelum ini mana-mana badan atau pihak-pihak yang datang untuk memberi bantuan biasanya kita di merata-rata tempat, dan apabila kita dapati bekalan itu tidak sampai tidak selaras, maka kita perlukan satu tempat yang sesuai untuk kita selaraskan semua bekalan-bekalan supaya sampai kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan banjir. Jadi pusat kurikulum Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi ini dikenal pasti bagi membuat pengagihan tersebut. Okey, baik. Jadi terima kasih Encik Afandi atas perkongsian itu. Jadi saya kira itu sahaja dahulu perkembangan terkini yang dapat saya bawakan kepada anda, dan kepada anda yang ingin menghulurkan bantuan ataupun sumbangan boleh datang terus ke pusat kokurikulum ini. Dan untuk itu saya kembalikan semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Baik Faris, terima kasih Faris atas laporan semasa anda. Seterusnya di Pahang, Temeloh masih kekal menjadi kawasan paling ramai terjejas banjir. Melebihi 20,000 orang sekaligus menyaksikan daerah itu menjadikan ia sebagai tumpuan banyak pihak termasuk pihak NGO dan individu untuk menghulurkan bantuan. Ketika ini pelbagai bantuan berupa bekalan makanan dan keperluan harian masih bertali arus ke kawasan itu. Laporan seterusnya kita berita langsung bersama wartawan Awaluddin Drani di Temeloh. Teruskan Awal dengan laporan anda. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Lagi perkembangan terkini banjir di Temeloh
pelbagai bantuan bekalan makanan dan juga keperluan harian terus dihantar ke daerah ini oleh pelbagai badan NGO dan juga daripada pihak kerajaan. Ketika ini bersama saya Pengerusi Biro Kebajikan UMNO Malaysia, Datuk Abdul Aziz Rahim, mengenai bantuan yang bakal dihulurkan ke kawasan ini. Ya, Datuk, bagaimana cara program pada hari ini? Hari ini kita datang ke Parlimen Temerloh untuk teruskan misi bantuan kemanusiaan kepada mangsa banjir, di mana ini adalah round kedua. Kita melihat lebih 21,000 orang telah pindah di pusat, lebih 60 pusat pemindahan. Saya fikir ini di antara parlimen yang bagi dahsyat yang perlu bantuan dan sokongan. Jadi saya telah berbincang dengan Yang Berhormat Datuk Seri Shaka berkaitan dengan bantuan susulan pasca banjir, di mana selain pada bantuan makanan yang sudah diagihkan di kawasan-kawasan pusat pemindahan, kita sekarang tengah tumpu untuk memberi bantuan bekalan makanan ini kepada rumah ke rumah yang mangsa dah pindah ke rumah. Waktu mereka mencuci rumah, ada gotong royong yang mana Datuk Seri Shaka telah uruskan bersama-sama dengan anak-anak tempatan dan NGO tempatan, dan kami di pengurus Biro Kebajikan UMNO akan terus menyalurkan bantuan bekalan makanan. Dan saya dah bincang dengan Datuk Shaka apakah bentuk bantuan susulan yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan Biro Kebajikan untuk turun ke kawasan untuk melihat bagaimana bentuk bantuan seperti tilam, dapur dan sebagainya untuk kita fikirkan untuk beri bantuan tambahan selepas mereka pindah di kawasan masing-masing. Yang penting amanat dan arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kita terus menyalurkan bantuan tanpa kira kaum, agama, latar belakang, wa imah hatta fahaman politik. Ia merentasi sempadan politik dalam usaha kita untuk memberi bantuan. Dah hari ke-15 daripada Kelantan, sebahagian daripada Terengganu. Hari ini tumpuan kita untuk hari ini di Temerloh dan Pekan, dan seterusnya di kawasan-kawasan parlimen lain yang memerlukan bantuan ini. InsyaAllah kita akan usahakan terbaik. Percayalah, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mendengar denyutan nadi rakyat itu sendiri, dan percayalah seorang pemimpin nombor satu negara kita yang punya jiwa rakyat yang begitu rapat dengan rakyat, saya percaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak akan sia-siakan harapan rakyat dalam usaha memberi bantuan, sumbangan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di seluruh tanah air ini. Okey, terima kasih Datuk kerana sudi bersama pada TM hari ini. Itu dari tadi perkembangan mengenai bantuan bekalan makanan di daerah ini. Untuk itu, sekian dulu laporan saya, Aludin Rani dan juru kamera Abdul Halim Yusof dari Temerloh, Pahang. Terima kasih, Aludin. Dan seterusnya, meskipun Perlis turut dilanda banjir, bukan halangan kepada masyarakat di negeri itu membantu menyalur bantuan ke Pantai Timur. Malah dalam masa sama, Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man menegaskan pihak kerajaan negeri tidak pernah mengetepikan nasib penduduk terjejas di negeri itu. Memang ada jumlah yang terlibat 268 orang. Saya rasa kena dibandingkan dengan jumlah yang ratusan ribu di tempat-tempat lain. Saya rasa kita taklah begitu teruk sangat. Walaupun kita tidak mengenepikan mereka, kerana kita telah pun menolong mereka, memberikan bantuan dan sebagainya. Malah bantuan ni pun ada lagi yang akan datang lagi untuk meringankan kesulitan yang terpaksa mereka hadapi akibat daripada banjir yang dilalui baru-baru ini. Beliau sebelum itu melepaskan misi bantuan kemanusiaan ke Kelantan di Kompleks Dewan Undangan Negeri di Kangar. Misi bantuan melibatkan 4 lori dan 12 pacuan 4 roda yang membawa muatan 10 tan bekalan makanan dan keperluan harian itu menuju ke Manik Urai, Kelantan. Sementara itu, seramai 40 ahli UMNO bahagian Kangar turut digerakkan bagi membantu membersihkan kawasan dan rumah penduduk terjejas banjir di Kemaman, Terengganu. Bagi membantu penduduk terjejas dalam pasca banjir kali ini, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, Datuk Mas Ermiati Samsudin, mengharapkan syarikat maupun agensi berkaitan memberi cuti tanpa rekod kepada pekerja masing-masing untuk menjadi sukarelawan banjir. Bercakap selepas melawat operasi penghantaran bantuan Pergerakan Puteri di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC, beliau memaklumkan ahli-ahli puteri yang bekerja tetap menghulurkan tenaga dalam misi bantuan ini pada cuti hujung minggu. Dan kita akan bantu untuk memberikan dokumen mana yang mereka perlukan, maksudnya sebagai pengesahan sukarelawan ini bersama dengan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia.
Setakat ini 5,000 ahli puteri di seluruh negara telah digerakkan bagi misi bantuan dengan tumpuan terarah di Gua Musang dan Kuala Krai, Kelantan. Dan ketika pelbagai bentuk bantuan disalurkan kepada penduduk terjejas banjir di Pantai Timur, timbul tomahan yang tidak sepatutnya dikeluarkan dalam laman sosial. Serentak dengan pelakon itu juga, Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Idris Harun, mengecam tindakan itu yang dilihat mampu mencetuskan perbalahan. Masakan dalam keadaan kita berhadapan dengan ujian yang getir ini, mereka masih lagi membeza-bezakan latar belakang politik. Sepatutnya bila kita berhadapan dengan cabaran ini, kita tolak tepi perbezaan politik, kita cari persamaan. Terutamanya untuk melepaskan diri kita daripada ujian tersebut. Tetapi pihak ini masih lagi mengatakan bahawa jangan ambil bantuan kerajaan pusat kerana sumber bantuan itu diragui dari segi keterpeliharaannya. Perkara seperti ini tidak sepatutnya berlaku ketika penduduk terjejas banjir memerlukan bantuan. Penegasan itu dinyatakan beliau selepas program Kembali ke Sekolah Dun Sungai Udang bersama Pelas Malaysia Berhad di Kampung Paya Rumput Sungai Udang. Hadir sama Pengurus Besar Kanan Operasi Pelas Malaysia Berhad, Insinyur Muhammad Zulastri Muhammad Amin. Pada majlis ini, 500 pelajar sekolah kebangsaan dan menengah dalam Dun Sungai Udang menerima bantuan persekolahan. Tindakan tegas bakal diambil Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL terhadap kontraktor dan pemaju projek yang lalai sehingga mengakibatkan banjir kilat berlaku sekitar wilayah persekutuan. Tanpa mendedahkan nama-nama pihak terlibat, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Adnan Tengku Mansor menyatakan kebanyakan mereka biasa terlibat dengan projek-projek mega di luar negara. Justru timbul persoalan keengganan mereka untuk tidak mematuhi etika dan integriti sepanjang menguruskan projek berkaitan pembangunan di ibu negara. Dinyatakan juga mereka telah melaksanakan projek-projek mega seperti di London, Melbourne, Dubai dan Singapura. Kita sedang berbincang dengan mereka. Ini masalah kontraktor satu masalah yang kita terpaksa bercakap dengan mereka. Kalau mereka boleh mengikut undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak di Dubai, di Melbourne, di Singapura, di London, dan mereka bila jadi kontraktor di Kuala Lumpur, kenapa dia tidak boleh ikut undang-undang Dewan Bandaraya Kuala Lumpur? Kita akan ambil tindakan kalau mereka tidak mengikut tata cara yang telah kita tetapkan. Datuk Seri Adnan mengulas mengenai banjir kilat yang sering melanda Kuala Lumpur. Terdahulu beliau melancarkan majlis pelepasan skuad bantuan penduduk terjejas banjir Pantai Timur di ibu negara. Jelasnya tabung mengutip dana banjir akan dilancarkan minggu depan untuk membangun semula kawasan-kawasan dan fasiliti awam yang terjejas teruk akibat banjir di negeri terlibat. Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia Basarnas menyatakan setakat ini 16 mayat mangsa tragedi pesawat Air Asia QZ8501 telah ditemui. Laman web channel News Asia melaporkan 8 mayat sudah dihantar ke Surabaya dan 2 lagi berada di Pangkalan Bun. Pencarian hari ke-6 hari ini melibatkan kerjasama pelbagai negara telah mengesan bayang-bayang besar di dasar laut yang dipercayai sebagai bangkai pesawat. Susulan itu 47 penyelam kini bersiap sedia di lokasi berkenaan. Dalam sidang media terkini di Pangkalan Bun, pegawai-pegawai Mencari Indonesia menunjukkan serpihan bangkai pesawat Air Asia yang ditemui setakat ini. Carian sejak semalam menjangkau kawasan seluas 13,500 km persegi melibatkan 19 buah kapal, 4 helikopter dan 5 pesawat. Pasukan mencari memulakan operasi pagi tadi, namun operasi pasukan udara digantung sementara akibat perubahan cuaca mendadak. Penyelamat terdahulu telah mengesan bayang-bayang yang besar di dasar laut yang dipercayai bangkai pesawat. Namun, penglihatan terhad menyebabkan imej berkenaan sukar untuk disahkan. Penyelam yang telah bersiap sedia untuk menyiasat lebih dalam juga berdepan cuaca buruk dan laut bergelora. Pasukan mencari menjangkakan tempoh seminggu untuk mencari kotak hitam pesawat setelah cuaca lebih baik. Pasukan Mencari dan Menyelamat SAR Indonesia melahirkan harapan akan dapat menemui lokasi pesawat Air Asia QZ8501 yang terlepas di Laut Jawa ketika 16 mayat ditemui sejak tragedi berlaku pada ahad lalu.
Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Basarnas Bambang Soliesto berkata zon pencarian kini tertumpu di kawasan seluas kira-kira 4,079.2 km persegi. Jumlah keluasan pencari kini hanya 1/10 daripada kawasan pencarian semalam iaitu 34,965 km persegi. Sebanyak 29 kapal dan 17 pesawat kini terlibat dalam operasi ini. Lebih 400 peniaga dan usahawan kecil-kecilan Pasar Sehari Tok Jalai Jitra Kedah merayu agar Majlis Daerah Kubang Pasu MDKP membenarkan mereka kembali berniaga di tapak sedia ada. Selain lokasinya kurang sesuai, para peniaga mendakwa kedudukan tapak baharu iaitu di Taman Aman Jitra terlalu jauh untuk peniaga yang sudah berusia dan boleh menjejaskan pendapatan mereka. Pagi tadi, para peniaga mengadakan perhimpunan aman di lokasi tapak perniagaan yang menjadi nadi pendapatan setiap Jumaat dengan harapan pengurusan MDKP terus membenarkan mereka berniaga. Pengerusi Pekan Sehari Tok Jalai, Anwar Syarazin Lim berkata, walaupun notis telah dikeluarkan MDKP, para peniaga tidak berdaya untuk berpindah ke tempat baharu yang telah disediakan. Masalah yang timbul ni, mereka Majlis Daerah membuat keputusan tanpa perbincangan dengan peniaga-peniaga, tanpa wakil daripada kami. Walaupun di dalam Majlis Daerah itu ada ahli majlis yang mewakili peniaga, tapi tak berfungsi sebagai ahli majlis yang mewakili peniaga. Tapak baharu di Taman Aman Jitra terletak lebih kurang 5 km daripada tapak sedia ada yang menjadi lokasi mereka meraih pendapatan sehari dalam seminggu yang telah bermula sejak 40 tahun lalu. Malah, mereka menjaga tapak itu dengan sebaik mungkin dan memastikan sampah dibersihkan setiap kali tamat berniaga. Cuma berniaga seminggu sekali, Jumaat saja. Cuma lebih kurang 3 jam saja. Kenapa mereka nak kacau? Semua yang berniaga 99%, 100% semua bumi putra, orang Melayu semua. Kan? Kira sini macam orang tua-tua kadang-kadang berniaga main dengan kerek, ada yang rembang main gitu, tak larat dah nak pergi ke sana. Depa pun akan putih asa dah nak cari makan tu. Itu kesial kat. Jadi kami kalau boleh tak mau pindah daripada tempat sini sebab benda tempat ni pun dah terlalu lama dah. Bagi kami senang cari makan di sini. Sementara itu, Ketua Penguatkuasa MDKP Wan Ahmad Fuad Wan Yahya yang ditemui engan di Temu Bual. Namun menurut beliau, tindakan yang dilakukan adalah mengikut peraturan yang diarahkan pihak atasan MDKP. Seterusnya, tumpuan beralih kepada laporan langsung dari negeri-negeri. Rakan-rakan menyampai Damiakan Sandra Remaja di Sarawak dan Asli Ismail di Sabah pastinya sudah bersedia. Laporan penuh kita mulakan dengan laporan daripada Sabah terlebih dahulu. Asli, teruskan. Terima kasih Hisham. Berikutan hujan lebat yang berterusan sejak malam dan awal pagi tadi, beberapa daerah di negeri ini mengalami kejadian banjir. Di Kota Belud, 15 buah kampung di daerah berkenaan dinaiki air sehingga penduduk diarah berpindah ke pusat pemindahan sementara. Untuk laporan lanjut, kita bersama Olivia Chong di Kota Belud. Terima kasih Asli Ismail di studio berita RTM Kota Kinabalu. Setakat pukul 4 petang tadi, kira-kira 300 orang penduduk dari 15 buah kampung telah dipindahkan ke Pusat Pemindahan Dewan Masyarakat Tun Said. Jumlah mereka yang dipindah ini meningkat berbanding hanya kira-kira 100 orang dari 8 buah kampung yang dipindahkan pada sebelah pagi. 2 lagi pusat pemindahan bersiap sedia untuk dibuka sekiranya jumlah penduduk terjejas banjir terus meningkat. Antara kampung terlibat dalam kejadian banjir ini ialah Kampung Linau, Menunggui, Bobot, Kota Belud, Siasai, Kota Bungan dan Lobak Engat. Sementara itu, paras air Sungai Lebak Moyo, Kota Belud masih melebihi paras bahaya 4.7 meter iaitu 5.5 meter. Sekian perkembangan terkini banjir di Kota Belud. Kembali kepada Asli Ismail di studio berita RTM Kota Kinabalu. Terima kasih Olivia. Sementara itu ketika ditemui RTM, beberapa penduduk terlibat banjir yang dipindahkan ke Dewan Masyarakat Tun Said Kota Belud menyatakan mereka hanya sempat menyelamatkan dokumen-dokumen penting sebelum diarah berpindah. Kami terperangkap kan tidak dapat keluar habis semua laluan tertutup kan.
Lepas tu kami panggil polis lah untuk datang menyelamatkan kan. Adalah polis datang kasih bawa kami keluar. Kami 3 orang saja, ini anak saya ini, bapak saya ini. Kami datang. Ya. Keluarga 3 kami datang. Apa yang kamu dapat bawa tadi masa sebelum pindah itu? Tidak, IC sama baju sikit saja. Mula-mula macam tidak juga mau pindah, tapi kuatkan tu air. Jadi saya pindahlah, bawa anak-anak saya ke sini. Setakat ini hanya 1 pusat pemindahan dibuka dan 2 lagi pusat pemindahan akan dibuka bila-bila masa sekiranya jumlah penduduk terlibat banjir terus meningkat. Di Tawau, beberapa kawasan dan kampung turut dilanda banjir. Bagaimanapun, keadaan banjir semakin surut. Antara kampung yang terjejas akibat banjir termasuklah kampung Sungai Gading Wakubah, Batu 2 Jalan Apas dan Batu 24 Jalan Apas. Ketika ditemui RTM di Kampung Sungai Gading, Setiausaha Jawatan Kuasa Bencana Alam Tawau Isnin Muhammad Said menyatakan pihaknya melakukan pelbagai persiapan menghadapi banjir di daerah Tawau, termasuk mengenal pasti pusat-pusat pemindahan sementara bagi penduduk terlibat. Walaupun kejadian banjir di beberapa buah kampung mulai surut, tetapi langkah berjaga-jaga masih diteruskan pihak berkuasa. 16 orang penduduk dari 4 buah rumah di Kampung Gading Wakubah juga sudah dibenarkan kembali ke rumah masing-masing apabila banjir semakin surut. Sementara itu, banjir di Sekolah Kebangsaan SK Batu 22, SK Kuala Apas, SK Wakubah dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Balung juga mulai surut. Baiklah saudara, sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya kita bersama Damia di Sarawak. Silakan. Terima kasih Azli di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Sebagai langkah untuk memerangi aktiviti pembalakan haram di Sarawak, sejumlah 29 buah kereta pacuan 4 roda dan 50 laras senapang diserahkan kepada Jabatan Hutan Negeri. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Datuk Petinggi Haji Adnan Satem memberitahu langkah ini dilakukan bertujuan bagi membantu tenaga-tenaga kerja dan logistik Jabatan Hutan untuk melakukan serbuan dalam usaha membantras aktiviti pembalakan haram di Sarawak. Tahun lepas sahaja katanya jumlah rampasan balak meningkat mendadak sebanyak 634% yang bernilai 41.16 juta ringgit berbanding 5 juta ringgit tahun 2013. Jelasnya lagi, kejayaan tersebut dicapai berdasarkan 210 serbuan yang dilaksanakan semenjak beliau mengisytiharkan perang terhadap aktiviti-aktiviti pembalakan haram pada pertengahan tahun lepas. Dalam pada itu katanya, pendekatan lain juga akan dilakukan ke atas kilang-kilang papan. Pengusaha-pengusaha kilang papan kini telah diberi amaran dan diarah untuk membuat laporan bulanan berkaitan pembelian, pengumpulan, pengeksportan dan pemprosesan balak kepada Jabatan Hutan dan pihak berkuasa tempatan. Further measures we are taking, sawmills, all sawmills, will now be warned about receiving timber from illegal sources. Datuk Petinggi Tan Sri Adnan memberitahu demikian kepada pemberita selepas acara simbolik penyerahan kunci kereta pacuan 4 roda kepada pemangku pengarah Jabatan Hutan Sarawak Haji Said Gapur di pekarangan Dewan Undangan Negeri Sarawak pagi tadi. Sementara itu, anggota-anggota Jabatan Hutan Negeri dan Sarawak Forestry Corporation SFC dinasihatkan supaya membiasakan diri dengan maklumat-maklumat terperinci berkaitan pembalakan di kawasan mereka. Maklumat-maklumat ini termasuk maklumat pemegang lesen, kontraktor, subkontraktor dan lokasi pembalakan dan ia hendaklah merupakan maklumat yang terperinci serta sahih. Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Haji Adnan Haji Satem berkata, langkah ini akan membantu mengenal pasti mereka yang sering terlibat melakukan pembalakan haram yang merugikan pendapatan negara. Selain itu, anggota-anggota penguatkuasaan dari Jabatan Hutan Negeri termasuk anggota-anggota dari Sarawak Forestry Corporation juga diarah agar membuat lawatan yang tidak berjadual ke kilang-kilang papan.
mengenai pemberi maklumat senyap tentang operasi Jabatan Hutan dan Sarawak Forestry Corporation, Ketua Menteri menjelaskan memang diketahui bahawa terdapat segelintir tontor dalam kalangan anggota Jabatan Hutan dan SFC itu sendiri. We know there are some informers in the Forest Department or SFC who will act as tonto. To these illegal people selling or buying illegal timber. We will try to isolate them and have them prosecuted. Memandangkan seriusnya kegiatan-kegiatan tonto yang cuba menggagalkan operasi penguatkuasaan dan pembenterasan pembalakan haram, Ketua Menteri memberitahu Kerajaan Negeri akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Penjegah Rasuah Malaysia SPRM untuk menyiasat dan mengenal pasti sebarang aktiviti mencurigakan dalam kalangan mereka. Seramai 5 lelaki dipercayai positif dadah ditahan di sekitar Bandaraya Kuching dalam operasi Ambang 2015 yang dijalankan sempena Ambang Tahun Baru 2015. Turut ditahan dalam operasi itu ialah seorang lelaki disyaki membawa senjata pisau. Dalam pada itu, sebanyak 54 saman pelbagai kesalahan trafik telah dikeluarkan setelah membuat pemeriksaan terhadap 192 kenderaan termasuk motosikal dan kereta dalam 2 sekatan jalan raya yang diadakan di Jalan Astana dan Jalan Tunku Abdul Rahman. Operasi yang dijalankan selama 6 jam yang bermula kira-kira 9.30 malam melibatkan 500 anggota dari PDRM, SPDRM, Rela dan JPAM yang diketuai oleh Ketua Polis Daerah Bahagian Kuching, Roslan B. Ahmad. Selain membuat sekatan jalan raya, operasi tersebut turut menumpukan kepada pemeriksaan pusat-pusat hiburan dan ops mabuk di beberapa lokasi termasuk di tebingan Kuching. Terdahulu, Roslan Bek memberi taklimat kepada pegawai serta anggota yang terlibat di pengkarangan Ibu Pejabat Daerah Kuching sebelum memberikan operasi tersebut. Operasi yang diadakan di seluruh Bandaraya Kuching bertujuan memastikan warga Kuching menyambut Tahun Baru 2015 dalam keadaan selamat, aman dan damai selain mengawal kelancaran trafik. Orang ramai di negeri ini dinasihatkan supaya mematuhi langkah-langkah keselamatan dan kesihatan sewaktu musim banjir. Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Datuk Dr. Zulkifli Jantan dalam satu kenyataan berkata pelbagai masalah akan timbul ketika musim banjir. Antaranya lemas, terdedah kepada pelbagai jenis kecederaan seperti terpijak benda tajam, terkena renjatan elektrik dan terdedah kepada jangkitan penyakit seperti taun, cerit beret dan demam kapialu. Jelas beliau, perkara tersebut dapat dielakkan dengan mengambil beberapa tindakan perlu seperti pindah ke pusat pemindahan, matikan semua punca bakalan elektrik, jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir serta tidak menyentuh dawai elektrik yang terjatuh dalam kawasan banjir. Sementara itu, penduduk yang terjejas banjir di pusat pemindahan juga perlu menjaga kesihatan. Mereka perlu minum air yang dimasak, makan makanan yang dimasak sahaja, jangan biarkan makanan terdedah. Selain itu, mereka juga perlu menjaga kebersihan diri dan kawasan sekeliling selain dapatkan suntikan vaksin, mengikut nasihat doktor serta dapatkan rawatan dengan segera sekiranya mengalami cirit-birit dan muntah-muntah. Baik saudara, dengan itu sekian laporan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Selamat menyambut perayaan Maulid Rasul esok dan seterusnya kita kembali bersama Hisham di Angkasa Puri. Riwayat hidup junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja boleh dihayati menerusi kuliah agama sempena memperingati kelahiran baginda, sirah Rasulullah Tahajud Cinta akan dipentaskan di Istana Budaya bermula esok. Menampilkan ramai bintang popular, hasil kutipan jualan tiket selama 4 hari pementasan akan diserahkan kepada penduduk terjejas banjir di beberapa negeri yang dilanda banjir. Drama musikal terbitan Amazon Entertainment dengan kerjasama Istana Budaya ini membariskan pelakon dan penyanyi terkenal seperti Datuk Siti Nurhaliza, Amy Search, Awi, Remy Ishak, Datin Paduka Imi Aida, Datuk Rahim Razali serta ramai lagi. Turut diundang khas dari Indonesia, penyanyi cilik tegar Sirah Rasulullah Tahajud Cinta, sebuah drama musikal mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelahiran sehinggalah kewafatan baginda dengan diiringi keselingan lagu-lagu kisah Nabi serta selawat. Pementasan teater Islam pertama di Asia Tenggara ini mendapat sentuhan pengarah popular Emma Fatimah.
Saya buat atas dasar tanggungjawab saya sebagai umat Islam. Hanya melalui karya saya je saya dapat berbakti pada agama saya dan juga bangsa saya. Maka saya buat atas dasar saya sebagai umat Islam nak meraihkan Maulid Rasul dengan satu persembahan yang mengenai kisah Rasulullah. Saya mula-mula macam takut jugalah kan. Tetapi sebagai seorang Islam, sebagai seorang orang Malaysia yang dikenali sebagai Mat Rock, saya rasa tidak salah kalau saya cuba untuk explore kan. Sebab sebelum ni pun waktu saya kecil-kecil dulu, saya pernah bermusabakah, saya pernah menjadi penyanyi untuk nasyid. Orang ramai yang ingin menonton drama musikal ini bolehlah membuat tempahan tiket di laman sesawang aazia.redtix.com. Selain mengajak masyarakat menghayati perjuangan Rasulullah SAW, sebahagian hasil jualan tiket dari 3 hingga 6 Januari akan diserahkan kepada penduduk terjejas banjir di beberapa negeri. Persembahan pertama Istana Budaya tahun ini tajuk Cinta Sirah Rasulullah SAW. Kutipan 7 hari bulan itu, ya, semua pelakon dan semua penyanyi dah bersetuju. Ya, mereka tidak akan dapat sebarang bayaran dan semua kutipan pada 7 hari bulan itu akan disalurkan kepada tabung membantu mangsa-mangsa banjir di Malaysia. Pada 7 Januari bermula pukul 2 petang, orang ramai boleh datang ke Istana Budaya untuk menyerahkan sumbangan berupa makanan kering, lampin pakai buang, selimut, wang tunai atau apa sahaja barangan keperluan buat penduduk terjejas banjir. Datuk Siti Nurhaliza, Amy Serge dan Era Fazira akan terlibat dalam kerja pengumpulan itu. Karnival Muamalah Islam yang sedang berlangsung di Dataran Pusat Islam Bukit Palah, Melaka berjaya mengumpulkan usahawan Islam di negeri itu sambil membantu mereka melebarkan sayap perniagaan. Karnival kali ke-15 itu diadakan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri yang akan berakhir Ahad ini. Paling penting, Karnival Muamalah Islam ini menjadi platform terbaik menyatu padu dan meningkatkan syiar Islam. Para peniaga pula diberi peluang mengetengahkan barangan dan produk masing-masing sambil menunjuk contoh menjalankan perniagaan dengan penuh disiplin, beradab dan menjaga akhlak selaku usahawan Islam. Dalam ucapannya, Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun menyarankan mereka membentuk budaya perniagaan berdasarkan prinsip Islam dan mengamalkan kejujuran serta sifat amanah yang tinggi. Karnival 5 hari ini dirasmikan yang di-Pertuan Negeri Melaka Tuan Muhammad Khalil Yaakob. Sempena karnival ini, kempen Jom Berzakat peringkat negeri diadakan selain ceramah oleh pendakwa terkenal Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Sekali lagi, Tumpuan Nasional 5, laporan mengenai kemusnahan rumah penduduk dan kerosakan aset kerajaan dibentangkan ke Kabinet Rabu ini. Bukit Aman dan SKMM buru penyebab kapal angin bencana banjir yang berlaku di Pantai Timur. Peniaga dakwa tanpa perbincangan keputusan yang dibuat jejas pendapatan. Setakat ini dahulu Nasional 5 dan menyusul selepas ini laporan ramalan cuaca bersama Nur Adira Mahmud dari Jabatan Meteorologi. Saya Hisham Saleh. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ana bersama Map Malaysia untuk laporan terkini di rantau kita. Dan pada ketika ini Map Malaysia telah mengeluarkan amaran laut peringkat ketiga di perairan yang ditandai merah dan juga amaran laut peringkat kedua yang ditandai jingga, di mana kesemua amaran ini berkuat kuasa sehingga 4 Januari ini. Dan kerana ini adalah berbahaya untuk aktiviti bot-bot kecil, sukan laut maupun rekreasi laut termasuk pekerja di pelantar minyak. Dan dalam masa yang sama juga Map Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan lebat peringkat jingga, iaitu hujan sekejap kadang-kadang sederhana lebat di kesemua bahagian negeri Sabah dan juga di kesemua bahagian negeri Sarawak kecuali di bahagian Seri Aman dan juga di bahagian
Kapit, di mana kesemua amaran ini berkuat kuasa sehingga lewat malam ini. Seluruhnya untuk paparan radar pula di kebanyakan negeri adalah dalam keadaan tidak hujan. Namun begitu, hujan sedang melanda di beberapa buah daerah, iaitu di daerah Hilir Perak dan juga di daerah Kinta Perak. Di mana hujan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga lewat petang ini. Bagi negeri lain ada dalam keadaan tidak hujan. Namun begitu, jika diperhatikan di sini, di beberapa daerah di negeri Selangor dan juga Kuala Lumpur pada ketika ini adalah dalam keadaan mendung. Dan dapat kita perhatikan di sini juga di negeri Sabah, di kebanyakan bahagian yang meliputi cuaca lembap pada ketika ini, terutamanya di bahagian pantai timur Sabah dan juga di pantai barat Sabah. Di mana hujan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga malam ini. Bagi wilayah Persekutuan Labuan pula pada petang ini adalah dalam keadaan tidak hujan. Untuk negeri Sarawak, jika diperhatikan di sini, hujan lebih banyak tertumpu di bahagian pesisir pantai dan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Untuk Malaysia juga meramalkan cuaca pada malam ini insya-Allah di kebanyakan negeri adalah dalam keadaan tidak hujan, kecuali di negeri-negeri iaitu di selatan Perak dan juga di Selangor serta di Kuala Lumpur. Manakala untuk pagi esok pula dijangkakan di kebanyakan negeri adalah dalam keadaan tidak hujan. Untuk negeri Sabah pula dapat kita perhatikan cuaca pada malam ini menunjukkan lebih banyak tertumpu di bahagian pantai barat serta di pantai timur Sabah. Bagi wilayah Persekutuan Labuan pula dalam keadaan hujan pada malam ini. Dan untuk Sarawak pula jika diperhatikan di sini, di sebahagian besar dijangka mengalami hujan pada malam ini. Untuk cuaca esok pula dijangkakan dapat kita perhatikan di sini, pantai barat Sabah akan mengalami hujan, begitu juga dengan wilayah Persekutuan Labuan. Di negeri Sarawak, hujan lebih banyak tertumpu pada esok hari adalah di bahagian Limbang dan juga di bahagian Kuching. Bagi anda yang ingin mengikuti perkembangan cuaca terkini, lawatilah laman seseorang kami di www.mbit.gov.my. Sekian dari Malaysia, kembali ke Angkasa Puri.